Okay, Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua murid-murid. Okay, biasa hari ini kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Aiman. Okay, baiklah, hari ini kita akan, sebelum kita mulakan kelas, lihat di sekitar kamu, di bawah lantai, ada sampah. Okay, kalau ada tolong ketik sekarang. Ya, ada apa? Oh, dia kata kamu. Okay, kamu ni banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Ya, kemana? Kamu kata apa kat dia? Oh, kamu ni mengata orang yang pandai. Kamu ni macam paku dulang, paku sepih. Mengata orang, dia yang lebih. Kamu ni yang kata orang, tak baik tau. Okay, semua boleh duduk. Okay, sekarang ni dalam dunia kita perlulah buat kebaikan untuk menjadikan nama kita nama yang baik dan diingati. Seperti anak merak mati terangkat, mati dipanah oleh si Rama. Rasam di dunia sentiasa juga disebut orang yang meninggal, orang yang mati meninggalkan nama. Okey, murid-murid, apakah tajuk ataupun pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang tahu? Okey, kamu tahu. Okey, jawab. Pantun pandai. Okey, hari ini kita akan belajar pantun, ya. Jadi baiklah, sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menjelaskan makna, iaitu pantun yang cikgu berikan tadi kepada kamu semua. Okey, yang pertama ialah paku dulang, paku sepih, kata orang dia yang lebih, iaitu seorang itu mengatakan sesuatu benda yang buruk kepada orang lain, tapi dia lebih buruk daripada orang yang dikatakan tadi. Okey, yang seterusnya ialah banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam, iaitu dalam dunia ni kita ada ramai manusia dan orang itu kita mempunyai banyak ragam atau PN atau perangai, ya. Macam dalam kelas tadi ada yang buat kerja, ada yang tak buat kerja, macam itulah. Okey. Okey, baiklah, kamu juga mesti tanya-tanya mengapa yang cikgu ucapkan atau ungkapkan tersebut mempunyai seperti 2 baris atau 4 baris, seperti banyak udang dan ayat bawah, dan seperti anak melati mati terangkat dan 3 baris di bawah, ya. Yang sebenarnya kita akan terangkan sebentar lagi, ya, mengenai ciri-ciri atau maksud pantun tersebut. Okey. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu telah beritahu sebentar tadi, kita akan pergi kepada makna pantun. Baiklah. Okey, ada siapa tahu makna pantun? Okey, tak tahu. Okey, baiklah. Cikgu akan terang makna pantun. Makna pantun adalah sebuah ucapan dalam bentuk hiburan yang dicipta oleh orang Melayu. Okey. Orang Melayu pada masa dahulu masa dulu tiada gadget atau tiada media sosial yang boleh mereka main, ya. Jadi mereka bermain dengan kata-kata seperti mencipta pantun ini. Okey. Seterusnya ialah menunjukkan kekreatifan. Okey, dengan mencipta pantun, orang Melayu pada masa dahulu disifatkan sebagai seorang yang kreatif atau seorang yang bijak menggunakan ayat dengan betul, atau membuat ayat tu untuk menjadikan hiburan. Okey. Yang seterusnya adalah tujuan pantun ialah untuk menjaga kesopanan. Menjaga kesopanan di sini disebutkan kerana ketika orang Melayu dahulu hendak marah atau hendak meluahkan perasaan kepada seseorang, mereka akan menggunakan bahasa yang halus atau bahasa yang baik untuk meluahkan perasaan marah mereka, iaitu atau bahasa kias atau memerli. Okey. Yang seterusnya ialah pantun merupakan puisi klasik. Okay, kita dapat banyak dalam kesusastraan banyak puisi moden, puisi klasik, prosa moden, prosa klasik, dan pantun merupakan sebuah ucapan dalam bentuk yang dicipta oleh orang Melayu dalam golongan puisi klasik.
Okey, kena semua ingat puisi klasik. Okey. Baiklah. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Pantun merupakan sebuah ucapan dalam bentuk hiburan yang dicipta oleh orang Melayu. Okey, yang menunjukkan kekreatifan, menjaga kesopanan dan teguran dalam puisi klasik. Okey. Baiklah. Selanjutnya kita akan pergi kepada jenis-jenis pantun. Okey. Jadi kan kamu dengar cikgu berpantun. Kalau siapa pandai berapa kerat atau jenis pantun apa cikgu pantun tadi? Okey. Ya dah. Okey, tidak. Okey, tidak. Okey, baiklah. Okey, kata dah mari kita belajar. Okey. Terdapat 6 jenis pantun ya, iaitu pantun 2 kerat yang seperti diujarkan oleh cikgu sebentar tadi, tu 2 baris tu. Pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 baris, pantun 12 baris dan pantun berkait. Okey. Okey, pada hari ini cikgu tak nak mengajar kamu terlalu banyak jenis pantun. Kerana terdapat pantun yang agak susah atau sukar untuk dibuat atau difahami. Jadi cikgu akan memilih 2 jenis pantun saja, iaitu pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat yang seperti cikgu ujarkan tadi. Okey, mau boleh faham? Okey, ulangi ya. Okey. Pantun bermakna sebuah ucapan dalam bentuk hiburan yang dicipta oleh orang Melayu, menunjukkan kekreatifan, menjaga kesopanan, tergolong dalam puisi klasik. Okey, selanjutnya ialah jenis pantun yang seperti yang kamu lihatlah. Pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 baris, pantun 12 baris dan pantun berkait. Okey, kita pergi ke seterusnya. Baiklah murid-murid, sementara tadi kita telah melihat makna dan jenis pantun. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri pantun. Okey, kita kena kenal lah ciri-ciri pantun tu. Macam orang kata, tak kenal maka tak cinta. Kenapa kamu malu sebut? Okey, yang seterusnya ialah ciri-ciri pantun. Pantun merupakan satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Okey, pantun tidak tergantung. Walaupun kamu nampak macam tidak faham, mungkin kamu kata tadi macam cikgu lafaz atau mendeklamasikan pantun, kamu kata Kak cikgu ni tak sampai di pantun ni atau tidak mempunyai makna. Okay. Baiklah, ciri yang seterusnya adalah terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pembayang dan makna atau maksud. Okay, seperti yang cikgu deklamasi tadi, dengarkan ada seperti banyak udang banyak garam. Okey, garam, banyak udang banyak garam, atas dan pembayang, banyak orang banyak ragam. Okey, faham ah? Okey, yang seterusnya adalah rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar atau sama. Okey, rima ni maksud huruf atau bunyi akhir dia lah. Bunyi akhir di hujung baris adalah sama atau sejajar. Okay, kita boleh lihat seperti yang cikgu ambil contoh cikgu deklamasikan tadi ya, seperti paku dulang, paku sepih. Mengata orang dia yang lebih, ada rima akhir ya. Boleh. Okey. Saya harap kamu semua faham ciri-ciri pantun ni. Okey. Ciri pantun ni dia tidak rima akhirnya dia tidak boleh tidak sama. Dia perlu sejajar dan sama. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jenis pantun yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Okey. Okey, kita perlu pergi dahulu kepada pantun 2 kerat. Okey, pantun 2 kerat. Baris pertama adalah pembayang seperti yang kita katakan tadi. Baris kedua adalah maksud. Okey. Pantun 2 kerat lagi ialah rima akhir pada dalam bentuk AA. Dalam bentuk sama. Okey ya. Kita lihat pada contoh. Contoh pantun 2 kerat iaitu gendang gendut tali kecapi. Okey, gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. Okey, ingat sekali lagi ya. Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut suka hati. Okey. Di mana rima akhir dia? Rima akhir ada ni. Hai. Ini rima akhir dia. Ya, rima akhir dia di sini ya. Jadi dah bentuk A. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Dan tadi cikgu ujarkan apa? Sesuatu tadi.
Okey, cikgu tulis pantun dengan cikgu buat tadi ya. Baku dulang. Baku dulang. Baku serpeh. Mengata orang dia yang lebih. Okey, lihat bawah ni. Di sini juga sama ya. Paku dulang, paku serpit. Ni terima akhir ya. Okey, kita ambil A, H ni. Okey. Mengata orang dia yang lebih. Okey. Ni A juga. Dia ciri-ciri dia. Atas pembayang. Bawah makna dia. Makna yang nak diucapkan. Okay. Makna pantun tersebut yang ingin dikatakan yang ingin difahami lah oleh semua orang. Okey. Seterusnya adalah pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat juga sama juga seperti pantun 2 kerat, tapi baris 1 dan baris 2 adalah pembayang. Sebab ada kan 4 kerat. Jadi 4 kerat ada 2 di atas pembayang, 2 baris 3 dan 4 adalah maksud. 2 di bawah maksud. Okey. Okey, kali ni rimak akhir beza sikit. Rimak akhir dalam bentuk AB, AB. Okey, apa makna AB, AB ni? Okey, mari kita lihat contoh ya. Contohnya, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, apa maksud AB, AB ni? Rimak akhir dah. Okey, rimak akhir dah kita tengok rimak akhir dah. Sini. Ya, H jadi wakili A. Okay, yang seterusnya Gunung Daik bercabang 3. 3 A di belakang. A ni mewakili, ini A. Ini sudah A, ini sudah jadikan B. Yang kedua B. Okey. Yang seterusnya ialah hancur badan dikandung tanah. Okey, ini sama tak yang di atas tadi? Sama tak? Sama kan? Okey, sama kan? Okey, sama A dan A. Jadi H ni A. Mewakili A. Jadi macam simbol dah A. Okey, yang seterusnya ialah budi yang baik dikenang juga. Okey, ni juga J U G A juga A. A ni untuk tadi apa? Mewakili B. Okey, B. Okey, samalah A B. Yang 4 kerat je berubah sikit daripada 2 kerat kan 2 A. Jadi A B. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Okey, saya tahu kamu masih ada kebingungan lagi. Okey ya. Okey. Sekarang ni cikgu akan menunjukkan contoh, satu lagi contoh. Okey, contoh pantun 2 kerat. Contoh pantun 2 kerat. Banyak kerana sebab santan. Okey, cikgu. Okey. Banyak sebab santan. Pulut binasa. Sebab mulut badan binasa. Sebenarnya yang diterangkan tadi untuk pantun 2 kerat, iaitu di atas ialah pembayang. Okey, yang di bawah ialah makna atau maksud. Okey. Dari mak akhir dah berbentuk A. Okey. A. Okey, yang seterusnya, saya nampak kamu semua sudah faham. Yang seterusnya kita akan beralih kepada pantun 4 kerat ya. Iaitu kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey ya. Okey, kamu mesti ingat tak ciri-ciri atau ciri-ciri dia? Ciri pantun 4 kerat ni. Mesti ingat tak? Okey. Yang pertama ialah
Dua di atas, sebenarnya dua di atas ialah Bayang. pembayang. Okey, pembayang. Bayang. Mana dua di bawah ialah Maksud. maksud. Oh, okey. Baik. Lima akhir untuk pantun empat kerak ni adalah A. 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 B. A. B. A. A. B. B. Oh, okey. Alhamdulillah kamu semua sudah jelas. Okey, sekarang kita akan pergi atau beralih pula kepada cara untuk menyampaikan atau mendeklamasi pantun dengan betul ya. Okey ya. So, kalau kamu dengar apa yang cikgu deklamasikan pantun dua kerak dan empat kerak tadi, kamu dapat tangkap atau dapat memahami apa yang cikgu akan ajar selepas ni. Okey ya. Okey, cara baca yang betul ialah kita tidak baca sebab santan mulut binasa. Bukan macam tu ah. Sebab tu salah bacaan dia. Sebab mulut badan binasa. Bukan. Okey. Cara baca yang betul ialah sebab santan. Kita akan perenggankan dua ayat. Dua perkataan ni. Okey. Dua perkataan ni. Okey, kita akan stop atau jeda sebentar. Sebab santan mulut binasa. Sebab mulut badan binasa. Okey, semua ikut. Sebab santan Sebab santan mulut binasa. mulut binasa. Sebab mulut Sebab mulut badan binasa. badan binasa. Okey. Sama juga kepada yang jenis pantun-pantun ni kita akan guna seperti itulah, seperti juga pantun yang empat kerak ni. Ya. Kalau ada, okay, kita ambil dua je. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada dia dah berhenti seketika. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, itu cara bacaan atau mengikut nada dan intonasi yang betul ya. Okey, sekali lagi. Sebab santan mulut binasa, sebab mulut badan binasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Lepas ni cikgu tidak mau dengar lagi kamu baca atau mengeklamasikan pantun ni secara seperti yang tidak diajar oleh guru seperti kalau ada sumur di ladang, boleh kita jumpa lagi. Okey, itu tidak sedap untuk didengari ya. Tentunya kita ikut apa yang cikgu ajar tadi. Seperti kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, baiklah. Saya harap kamu semua faham. Dan selepas ni akan ada aktiviti untuk kamu semua buat, iaitu membaca pantun dengan nada yang betul dan nada dan intonasi yang betul. Baiklah, oleh kerana kamu semua tahu akan semua jenis atau dan faham semua jenis pantun yang cikgu ajar tadi, kali ini cikgu akan buat satu aktiviti di mana cikgu akan memilih saudara seorang dan seorang akan mengambil sesuatu dalam saku surat ni dan akan membaca pantun yang akan dia berikan. Okey. Oh, Amirah. Okey. Pantun apa, Amirah? Jelaskan dulu pantun apa? Pantun dua kerak. Okey, baik. Pantun dua kerak. Silakan. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Okey, bagus. Seperti yang cikgu ajar seperti tadi, cara bacaan intonasi yang bagus. Okey, ulang sekali lagi. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Okey. Baik. Okey, baguslah satu teknik, satu dah memahamilah satu pemahaman yang baik oleh kawan kita iaitu Amirah. Okey. Okey, kalau dah tahu apa makna dah? Seperti seseorang yang mengetahui sesuatu perkara tetapi berpura-pura tidak mengetahui perkara tersebut. Okey, baik. Sekiranya kita tahu kita sudah mengetahui atau memahami jenis pantun, jadi tidak salah kita perlu memahami makna pantun tersebut agar kita tidak dipergunakan oleh orang seperti contohnya kita faham satu pantun, orang tu mengujar atau menyampaikan kepada kita, kita rasa seronok pula macam pantun tu memuji kita. Okey. Baiklah, yang seterusnya cikgu akan memilih Farzana. Ya, Farzana, pantun
Pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat. Okey. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, rasa pantun ni semua orang dah dengar. Okey, dan sudah memahami maksud dia. Okey, saya tanya maksud dulu ah. Okey, maksud pantun tersebut Amira. Fazlana. Seperti kami pelajar yang ingin meminta guru mengajar kami perkara yang kami tidak tahu. Okey, bagus. Ya, gitulah. Okey, sekali lagi ulang untuk kita melihat intonasi dan nada yang betul tak dia menyampaikan. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, satu penyampaian baik. Okey, berikan tepukan kepada mereka berdua. Okey, baik, saya rasa ya. Saya rasa untuk cukup untuk aktiviti untuk kali ini. Baiklah. Okey, kita akan ke bahagian rumusan. Okey, cikgu akan beri satu nota dan kamu akan mencatatkan apa yang kamu pelajari pada hari ini ya. Okey. Okey nah. Lagi ya. Okey, catatkan apa yang kamu pelajari pada hari ini ya. Saya harap kamu dapatlah apa yang kita pelajari pada hari ini dengan baik ya. Dan memahami makna-makna pantun dengan betul agar orang tak menggunakan kita. Jadi mana cikgu telah katakan tadi, kita sangka orang itu memuji kita dengan pantun, tapi kita tidak tahu yang orang itu sedang mengutuk atau mengatakan kepada kita suatu perkara yang tak elok. Jadi kita perlu memahami juga makna pantun. Okey. Baiklah. Kita bayar siap? Saya. Okey. Baik. Okey, baiklah. Okey. Saya akan baca nota atau tulis yang ditulis oleh saudari Salbiah. Okey, Salbiah. Okey. Ayat ni tulis ialah dapat membaca 6 jenis pantun. Okey. Pantun di atas, pembayang di bawah maksud, dari rimau akhir, AB, dan dapat mendeklamasikan sajak itu dengan intonasi yang betul dengan memenggalkan perkataan-perkataan yang dia dua dia depan. Okey, baik. Okey, baik. Ya. Terima kasih Salbiah. Okey, macam mana yang Salbiah tulis tadi, cikgu dapat merumuskan bahawa kamu semua sudah faham apa yang cikgu ajar pada hari ini, iaitu berkenaan pantun. Pantun ada berapa jenis? 6. 6 jenis. Di atasnya ialah Pembayang. di bawah. Maksud. Kalau 4 kerat, 2 di atas, Pembayang. 2 di bawah. Maksud. Okey, rimau akhir untuk 2 kerat, A. untuk 4 kerat. AB. Baik. Okey. Cara bacaan yang betul, kamu semua sudah faham kan? Ya. Baru jelas? Jelas ya? Jelas. Okey, baik. Berikan tepukan untuk kamu semua. Okey. Saya harap kamu semua jaga diri sampai di sini saja. Kelas saya pada hari ini. Saya harap kamu semua jaga diri dengan sekarang ini dengan musim pandemik COVID-19 ya. Kamu semua jaga diri, jaga ahli keluarga semua. Okey. Assalamualaikum.